إلهي لست للفرداس. رحمه الله تعالى ونفعنا بما dan membenarkan akan yang demikian itu. Domir bakal balik awal baris yang ketiga. Demikian mana tu? Ialah yang kata bermula hati itu, berkehendak ia hati itu, dan mencita ia hati itu. Atau bulan lalu kita bahas minggu yang kedua. Jadi yang bulan lalu yang kita bahas ialah kena kepada apa dia? Bermula hati itu, berkehendak ia hati. Hati mahu, hati nak. Selepas tu dan mencita-cita ia hati hak nak. Mula-mula dia nak dahulu. Selepas tu dia baru pergi kepada cita-cita. Dia tidak ada cita terus, nak dahulu. Nampak? Jadi kita masuk hari ini. Katanya apa dia? Dan membenarkan akan yang demikian itu, demikian hati yang berkehendak dan cita-cita selepas berkehendak. Jadi membenar di sini panggil apa dia? Ia lah. Kalau kita cakap bahasa kita ia. Dia nak sudah. Selepas tu dia cita-cita pun sudah. Selepas tu membenar daripada kehendak dia hati tadi dan cita-cita dia hati tadi. Jadi benar apa daripada dua perkara itu akan yang demikian itu. Demikian mana? Demikian yang hati kehendak dan demikian hati yang cita-cita tadi. Baik. Kita cuba tanya kita sama-sama. Kehendak ke tidak? Kehendak, betul. Selepas kita kehendak kepada sesuatu yang kita nak tu, baru kita cita-cita, betul. Barulah kita cari cara nak dapat, nak capai benda tu. Sebab kita sudah cita. Dia tidak benda tu capai dulu tanpa cita-cita. Kaedah dia. Nampak? Jadi bermaknanya apa yang cita di sini? Hati itulah. Apa yang kehendak sini? Ialah hati. Akan demikian itu. Oleh apa tu? Oleh faradnya. Farad ni apa dia? Kita jadi kalau pasal farad ni apa dia? Kemaluan lah. Kemaluan. Tempat aib di situ. Jadi katanya kat sini ibarat katanya apabila mengerjakan oleh farad. Contoh situ lah. Di sini atas dasar berkaitan dengan maksiat, masalah zina. Tu sebab asal hadis ini dia berkaitan dengan masalah zina dua mata, zina dua tangan, zina dua kaki dan zina faraj. Betul? Jadi kat sini kata macam mana? Jadi oleh farad tu jadi berzina. Kenapa farad tu boleh zina? Kemaluan tu boleh mengerjakan maksiat? Disebabkan hati itu. Kata dia tu asal dia. Sebab hati itu sudah membenar. Kata dan membenarkan akan demikian itu. Demikian mana? Demikian hati yang berkehendak, yang mau dan cita-cita yang apa yang dia kehendak, yang dia mahu tadi itu. Cita apa dia? Zina dan sebagainya. Ataupun kaki maksiat sebagainya, ataupun tangan maksiat sebagainya, ataupun mata sebagainya. Nampak? Jadi apabila kita buat contoh berkaitan dengan perkara ini, ialah yang dikehendaki oleh hati itu, orang panggil apa? Sebab kalaulah kita buat bahasan sebelum kita nak pergi kepada sini, kita kena faham dulu asal usulnya nak jadi itu daripada mana. Ulama' dok buat bahas berkenaan dengan apa dia? Khawatir. Pernah dengar kalimah khawatir? Dia akan bagi 4 khawatir. Kalau kita boleh beza situ, dia akan beza di antara khawatir itu.
Jadi masalahnya salah satu kita ambil makna ringkas. Khawatir ni apa dia? Ialah iaitu bekas yang didatangkan daripadanya. Bekas tadi itu berkehendak, mau ataupun buat perbuatan atau meninggalkan perbuatan atau menyerukan. Jadi apa kita balas, patahkan balik berkenaan dengan masalah tadi, bekas. Apa maksud bekas di situ? Yang didatangkan, itu paling khawatir. Yang didatangkan daripadanya bekas tadi itu, apa dia? Nak mengerjakan ataupun kehendak ataupun buat seumpama macam ni. Mana bekas dia kat situ? Sebab semua kita ada bekas. Ialah kena kepadanya. Kalau makna macam tu tadi, kita ibarat katanya semata-mata kehendak, itu ibarat katanya khawatir semata-mata. Orang panggil apa dah? Tempat yang keluar, yang asal usul semata-mata. Ialah di mana tu? Di dalam sedalam-dalamnya, ialah di hati. Itu paling khawatir. Jadi apabila kita ibarat kata khawatir di situ, dia pecah empat. Ya, ada apa dia nya? Ada khawatir tu diibaratkan apa dia nya? Ibarat katanya adanya daripadanya syaitan. Bagi bahasakan daripadanya apa, seruan syaitan, asalnya seruan syaitan. Ataupun orang panggil apa dia? Ilham ataupun malhu. Malhu dibangsakan kepada ilham. Tak sama tu makna tu. Ataupun khawatir semata-mata. Tiga dah tu. Yang keempat ialah apa dianya? Yang muafakat dengan tabiat manusia. Empat khawatir dia akan keluar. Jadi apabila kita katakanlah hak mana yang sebenarnya khawatir, ialah yang muafakat dengan tabiat manusia, itu dikatakan hakikat sebenar. Maksudnya apa? Allah Ta'ala menciptakan manusia dengan ada apa dia? Nafsu. Betul? Nafsu itu adalah satu yang dalam, duduk di dalamnya ialah satu tempat dinamakan bekas. Apa? Jadi bekas tu ialah ibaratnya hati, dan di dalam bekas itu ialah khawatir. Dia akan pecah empat di situ. Jadi yang kita nak hakikat khawatir yang sebenar ialah yang empat tadi. Yang akhir sekali ialah kena kepada apa dia? Ialah muafakat tadi. Nampak? Muafakat dengan tabiat manusia tadi. Maksudnya apa dia? Ya, muafakat tabiat dengan maksud manusia. Maksudnya berkongsi dengan manusia. Maknanya Allah Ta'ala menjadikan manusia disertakan dengan nafsu atau tabiat asalnya. Nampak? Apabila tabiat yang asal, dia akan pergi pecah lah. Maknanya seruan syaitan itu yang khawatir. Salah satu. Ataupun salah satunya kerja semata kerja, buat semata buat, itu orang khawatir semata-mata. Tiga situ. Baik. Yang kita nak khawatir yang muafakat dengan tabiat manusia. Jadi kita katakan tabiat manusia ni, kalau kita nak bahas apa? Cuba kita tanya tabiat kita. Atas dasar kita nak membezakan di antara yang kata seruan syaitan, khawatir syaitan. Kalau kita tak boleh beza ni, bermakna payah kita nak dapat, nak capai maksud
Yang kita nak boleh beza kata itu adalah daripada syaitan ke daripada tabiat kita ke daripada khawatir semata-mata ke, tak boleh nak beza. Apabila tak boleh nak beza, kita tak tahu kata penyakit tu di mana. Apabila kita tak tahu penyakit tu di mana, macam mana kita nak ambil ubat yang munasabah dengan penyakit tadi? Payah. Betul? Jadi kalaulah kata macam tu, seumpama kalaulah biasalah kita macam tu. Biasa kalau kita nak tinggal perkara yang fahsyat muka ni seperti zina kaki, zina tangan, zina mata sebagainya, biasanya kita nak meninggalkan tu macam mana? Nak menjauhkan daripada benda tu. Biasa macam mana? Ini semua ni boleh meninggal. Boleh meninggal bukan mati tu. Meninggal perkara yang fahsyat dan muka tadi. Biasa kalau orang tanya kita, tiba-tiba hadir dekat kita, datang berjumpa dengan kita, macam mana kami nak meninggalkan maksiat ni? Padahalnya ibarat katanya penyakit tu, tak tahu kata penyakit apa, contoh, tapi ibarat kata buat pukul ratanya, benda tu maksiat. Kita nak tinggal dia tu macam mana? Ada jalan, ada cara. Kau semua ni kita lahir mai ni wali semua. Bersih betul. Lahir mai semua tu bersih. Selepas tu kotor. Apabila bersih, itu kita ibarat kata yang keempat tadi tu muafakat dengan tabiat manusia. Dengan tabiat manusia yang muafakat tadi tu bersih. Termasuk dalam nafsu yang pertama yang bahas dulu ialah kena kepada nafsu lawamah. Nak makan, nak minum, nak tidur tu ya, itu bukan maksiat. Itu dia pecah pergi kat sana. Maksudnya nafsu lawamah, bukan maksiat. Makan tak maksiat, minum tak maksiat, tidur tak maksiat, bersama bukan maksiat. Itu ulama sebut dalam kitab. Jadi bermakna tu bukan maksiat. Itu dia panggil apa dia? Muafakat dengan tabiat manusia. Itu tabiat manusia. Kalau boleh makan, rasanya senang. Senang. Kalau tak boleh makan, tak boleh sebab tabiatnya. Nampak? Patut kita nak ulahkan lagi atas sana, pecah pergi kepada nafsu yang kedua, nafsu ammarah dengan nafsu mutmainnah. Kalau ada nafsu mutmainnah tu nafsu arah yang baik, oh tu kita tak payah bahas dah. Tapi kalau sebut kata tabiat, adakah kita nak buat amal ibadat? Manusia, saya cuba tanya. Manusia ni biasanya ni tabiat dia adakah nak buat amal ibadat? Tak payah. Adakah maksiat apa? Adakah manusia ni tabiat nak buat maksiat? Buat maksiat tabiat ni? Boleh kata macam tu. Biasa buat maksiat ni, kebiasaan macam tu. Tapi asalnya ialah lawamah, betul. Tapi apabila tabiat jadi kepada maksiat, itu kemudian selepas daripada lawamah. Nafsu lawamah tu nafsu yang makan, minum, tidur bersama. Tu yang nampak kaedah dia. Kalau dah berumah tangga, makan, minum, tidur bersama. Makan, minum, tidur bersama. Tu saja. Itu nafsu lawamah. Selepas tu buat maksiat, baru tiba. Awak hadir. Nampak? Lepas tu buat mutmainnah, buat baik. Nafsu suka ke arah amal ibadat. Lepas tu baru tiba. Tapi kenapa kita boleh tibakan ke arah nafsu mutmainnah? Ataupun kenapa kita boleh tiba kepada nafsu ammarah? Nafsu ammarah. Ammarah tu mengerjakan maksiat. Nafsu mutmainnah ni mengerja yang baik. Jadi yang tengah-tengah sebelum nak bagi cabang tu ialah nafsu lawamah. Jadi kenapa kita boleh buat baik, kenapa kita tak boleh buat yang tak baik? Ataupun kenapa kita boleh buat yang tak baik, kenapa kita tak boleh buat yang baik? Ataupun dua-dua tak ada, ada satunya, makan, minum, tidur bersama. Makan, minum, tidur bersama. Nak duduk di situ. Kenapa? Timbullah soalan.
Kalau kita buat ulasan, ulas, dia akan faham masalah. Kalau tak ulas, dia tak akan faham. Macam mana? Nampak? Jadi cuba. Jadi kita patah balik kepada asal tadi, betul? Tabiat kita ni lahirnya bersih. Betul? Lepas ada kata kita pernah melakukan maksiat sebelum ni? Daripada kecil lah katanya. Ada orang manusia tak ada, buat baik semua tak ada, buat sempurna semua. Ada kekurangan maksiat katakan. Lepas tu macam mana kita nak boleh jauhkan daripada maksiat tu? Nak situ? Asal kita bersih, selepas tu pergi kepada maksiat. Dia pergi kepada maksiat, nak patah balik kepada bersih balik. Itu pergi kepada nafsu mutmainnah. Nampak? Ataupun kita sekarang masih duduk dalam maksiat, bermaknanya nafsu amarah. Jadi kalau kita duduk di atas nafsu amarah mengijarkan maksiat, macam mana kita nak boleh patah balik kepada nafsu yang bersih balik, pergi kepada nafsu mutmainnah? Itu nak di antara. Macam mana kalau kita nak buat? Kalau orang datang jumpa kita, tanya kita macam mana nak buat? Kita rasa nak boleh lepaskan soalan macam itu macam mana? Sebab biasanya kalau suami mari tanya kepada isteri, ataupun isteri mari nanya kepada suami, suami nak jawab macam mana? Sebab kita ni semua nak jadi pemimpin rumah tangga, ataupun masyarakat, ataupun nak jadi suami, anak mari tanya, ayah, saya mengerjakan maksiat ni. Ayah kata jangan mengerja lah. Macam tu je jawab. Pak anak nak buat macam mana? Nampak rupa dia? Semayang lah. Tapi anak tak boleh semayang. Tapi ayah tanya, kenapa tak semayang? Tak nak. Kenapa tak nak? Tak nak. Lepas tu kita nak jawab macam mana? Bermakna kita kena cari cara dan kaedah biar lepas daripada nafsu amarah ke arah nafsu mutmainnah. Di situ kita nak. Kalau lah katanya kita tanya dia, pernah tanam pokok tak? Tak pernah. Saya nak bagi pokok boleh? Boleh. Lepas tu kita tak ajar cara dia tanam. Macam mana dia nak tanam? Nampak? Macam mana nak bagi dia tanam? Dia tak pandai, dia tak biasa. Betul-betul betak dalam rumah, tak kena matahari, tak kena embun, tak kena hujan, mati pokok tu. Maksudnya apabila ayah kata semayang, dia pun simpan diam ke lima semayang. Tak tahu nak buat macam mana semayang. Betul? Macam mana? Soal sama-sama kita. Tak payah soal orang lain lah, kita di sini. Kalau orang menghadap kita macam tu, kita nak jawab, nak lepaskan daripadanya masalah kawan kita, sahabat kita, tetamu kita. Kita nak buat macam mana? Itu dia. Sebab ni kita nak lepaskan daripada apa? Daripada maksiat yang dikehendak oleh hati, yang cita-citai oleh hati, yang dibenarkan oleh hati, kemudian dia mengerjakan maksiat tadi. Selepas tu kita nak jauhkan daripada benar yang maksiat, nak benar yang ibadat. Itu macam mana? Sebab hujung hadis ni dia kata apa dia ni? Hujung ni kitab ni dia kata macam mana? Dan ada pada hadis ini menunjuk di atas bahawa asal bagi zina farad itu dua mata. Kalau kita nak elak daripada zina itu, asalnya zina berlakukan daripada dua mata. Betul? Lepas tu nak elakkan daripada punca dia mata itu, macam mana kita nak buat? Cuba bincang tu. Macam mana kita cuba buat contoh? Sama-sama. Ada contoh tak? Macam mana? Kalau lah. Boleh show tak? Macam mana kita nak jauhkan daripada benda tu? Iman Baik. Katakanlah iman kita bahas ulah sama-sama. Tak apa. Bagus. Iman tu bahasa Arab, betul tak? Baik. Bahasa Melayu dia percaya. Betul? Apabila dikatakan percaya, macam mana dia nak percaya tu kalau dia tak belajar? Nampak? Macam mana dia nak percaya, dia tak tahu. Betul? Ibarat katanya iman tu ya dah. Iman itu atas dasarnya nak kuatkan.
Kalaulah jauhkan daripada fahsyah dan munkar tetapi tak ada iman, itu dia tak kuat. Sebab iman itu membawa kepada sifat yang menakutkan daripada azab Allah. Diibaratkan boleh kuatkan tegak di atas amal ibadat. Tetapi sebelumnya nak menegak mengerjakan amal ibadat, nak cara dia utama tu, cara dia tu macam mana? Sebelum iman lagi. Baik, katanya ilmu. Tu. Apabila katakanlah ilmu tak pergi lagi. Apabila katakanlah ilmu dulu, kalaulah kata ilmu, bermaknanya dia kena belajar. Betul. Apabila dia belajar, dia tahu. Betul. Tetapi ada juga belajar, tetapi tak sampai tahap tahu. Itu dia. Nampak? Ramai-ramai ini belajar daripada kecil sampai ke besar, tapi tak tahu pun ada. Seperti saya, kita semua seumpamanya bukan tahu semua. Betul. Contohnya. Baik, kita patah balik kepada ilmu lah tak? Bermaknanya nak lebih kepada ilmu. Kalau macam tu kita tumpang kepada ulama lah. Betul. Apabila kita kata menumpangkan kepada ulama, ulama itu apa dianya? Al-ulama'u aminullah fil ardi. Hadis. Bermula orang yang alim, orang yang pandai, itu adalah kepercayaan oleh Allah fil ardi, pada muka bumi. Bermakna kita kena merujuk di orang yang pandai. Siapa yang pandai? Kita cari orang tu. Nak ahli ke ahli. Nampak? Nabi kata, wal fikru sirajul qalbi. Bermula fikir, kita nak fikir sama-sama. Bermula fikir itu sirajul qalbi, pelita bagi hati. Hati dah ada dah, tetapi kita tak ada pita, tak ada lampu, macam mana nak nampak? Sebab benda itu dalam. Kita suluh dengan iman tadi katanya, kembali kepada kita percaya kata iman kita ni, kita percaya katanya tak lain tak bukan nak boleh selesaikan masalah itu dengan ilmu. Ilmu mana? Yang direda dan dibenar oleh Allah. Betul? Macam mana? Kita pakai seorang ulama. Ulama kata, sebut dalam kitab Minhajul Abidin, yang diterjemahkan oleh Syekh Daud Al-Fatani. Dia kata apa dia? Cara kita nak boleh menghalangkan daripada fahsyah dan munkar. Dia bahaskan hadis ni. Dia bahaskan. Jadi dia buat kesimpulan. Dia bahas kata 3 perkara kita nak boleh elakkan daripadanya apa dianya? Benda yang tak baik. Mana? Syekh Daud kita kenalnya biasa dia mengarang kitab tauhid sebagainya sebab, tapi di beberapa kitab dia karang beratus lebih kitab dia. Tapi tak apalah, kita ambil salah satunya kitab dia. Jadi macam mana dia kata? Dia kata ketahui olehmu bahawasanya benar apa dia tu? Syahwat kamu, nafsu kamu, keinginan kamu. Syekh Daud dia kata, Al-Fatani dia kata apa dia? Benar. Maka helaklah kamu. Helaklah, kita ada terjemahan tu. Helaklah kamu daripadanya syahwatnya kamu tadi. Macam mana nak buatnya? Melembutkan, mana daifkan, memecahkan, makna menghancurkan. Apa kaedah dia? Baik. Kemudian kata, macam mana nak buat? 3 perkara. Itu tajuk di atas tadi lah. Itu tajuk dia. Yang pertama ialah daripada 3. Pernah dengar? 3 perkara. Cara kita nak elak ni. Menegahkan yang pertama. Menegahkan syahwat. Itu yang pertama. Nampak? Kita nak elak tadi. Dia kata, elaklah kamu. Maksudnya kita nak buat maksiat, kita nak elak tu macam mana? Misalnya ambil pendapat Syekh Daud Al-Fatani, tak berkait dengan Imam Ghazali rahimahullah. Itu dia lebih kepada bab taubat. Tapi hak ni berlebih kepadanya cara kita nak elak. Nak elak dulu, ibarat dapat cara elak, kita pergi kepada taubat. Kalau kita taubat,
tak ada cara elok, tak jadi taubat. Apa kaedah dia? Apa dia tadi yang pertama tadi? Menegahkan, makna jauh dah tak? Menegahkan apa dia? Syahwatnya, syahwat seorang yang nak elak daripadanya nafsu yang amarah yang tak baik tadi. Macam mana? Lepas tu kita cuba bayang sama-sama. Macam mana kita nak elak? Pula dah. Lepas tu baru tajuk dia. Kepala dia. Lepas tu kita nak elak tu macam mana? Syekh Daud Al-Fatani dia kata. Cara dia cara. Mudah-mudahan kalau anak kita buat maksiat, isteri kita buat maksiat, kita bagi jalan cara ikut ulama. Sebab pintar dia. Cara dia ni. Kepercayaan oleh Allah tak tahu kau. Tu. Baik. Bukan ulama ni kalau dia tidur pun lebih baik daripada orang buat amal ibadat. Ulama. Tidur dia tu lebih baik daripada orang jahil buat amal ibadat. Hebat orang lain. Tidur dia pun baik. Cara macam mana? Kita balik kepada asal tadi. Dia kata apa dia? Kata Syekh Daud Al-Fatani, غافر الذنب العظيم